For this episode, we will uncover the issue of the new amendment of Road Transportation Act 2020. Previously, drunk drivers could get off the hook by just paying fines, which they could afford. They can't do that now under the new law, which carries heftier fines and jail sentences. So, can it have an impact on this issue? Jadi pada hemat saya, perkara berkenaan isu pemandu mabuk ini ia masih berlaku kerana sikap pemandu sendiri yang mementingkan diri, tidak berdisiplin, tidak bertanggungjawab dan hilang peri kemanusiaan. Tanpa toleransi, disiplin dan tanggungjawab ni, andai kata kita buat 10, 20 undang-undang sekalipun, ia belum tentu dapat membasmi permasalahan pemandu mabuk ini. Does an accident like this requires us to label the offender as a murderer? Kes kemalangan ni sebenarnya bersifat kuasi kriminal separa jenayah, di mana kes-kes kemalangan ni kita tak perlukan pembuktian niat sebab nama pun kemalangan kan. Tapi kesalahan kemalangan ni dia mengikut tahap keseriusan sesuatu kes lah. Contohnya kalau dia menyebabkan kematian, lepas tu pada ketika kemalangan tu pula dia berada di bawah pengaruh alkohol atau penadah, so that's why hukuman dia lebih tinggi. This issue has been around for a long time, and accident statistics involving drunk drivers cases prove that there is an increase in cases every year. However, new legal action has been taken by the government after getting the attention of the Malaysian community. Apa-apa perubahan, perundangan pun diikut pada keadaan tuntutan semasa. Dari segi contoh, hukuman sebab Akta Pengangkutan Jalan ni 1987. So mungkin kadar denda ataupun hukuman tu pada dia berubah ikut peredaran. Mungkin contohlah ini pandangan peribadi saya, kalau 100 zaman dulu mungkin besar, tapi zaman sekarang macam besar lah. So begitu juga dengan hukuman-hukuman tu. So sekurang-kurangnya pihak kerajaan dah melakukan ambil tindakan lah dengan berjaya, sebab proses nak binaan undang-undang ni dia makan masa. Dia perlu ke parlimen kan, perlu bahas, bukannya mudah. Tapi dalam isu ni saya percaya apabila ia melibatkan isu keselamatan awam, so benda ni memang menjadi tarikan, dan saya rasa cepat jugalah proses ni terlaksana dan dikuatkuasakan. Saya yakinlah mungkin kesannya lebih nampak apabila dalam beberapa bulan lagi kan, kita akan nampaklah boleh comparison tu lebih orang cakap lebih adil lah berbandingkan tahun-tahun sebelumnya. The punishment for driving under the influence of alcohol under the new amendment of the Road Act is quite different than the old one. But our society still considers the punishment received by the offender is unfair. Is this punishment commensurate with the offence committed or not? Tapi mengapa saya kata hukuman ni setimpal? Sebab nama pun kemalangan, cuma silap dia adalah mabuk ketika memandu. Tapi bukan bermakna aku minum ni supaya aku niat memang nak mabuk, nak langgar orang. Tidak. Saya nyatakan bila kita buat satu undang-undang ni, dia mesti jaga banyak kepentingan. Jadi kepentingan ni dia ada 3. Pertama, kepentingan awam, kepentingan individu, kepentingan masyarakat. Alright. So benda ni kena balance. Itu kalau dalam undang-undang kita panggil ada satu istilah social engineering. Kita panggil kejuruteraan sosial. Jadi untuk pastikan satu negara tu dikawal selia dengan baik, jadi mahkamah kena pastikan friction ataupun pergeseran ketiga-tiga kepentingan tu tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Jadi bermakna kat sini keluarga mangsa pun akan terbela, dalam masa yang sama dia pun kenakan hukuman berat, iaitu penjara. We have to set an example for future generations and adults about the dangers of drunk driving and educate them on how to reprimand the mistake of driving when they are drunk. Other countries have implemented this method. It's time for Malaysia to do the same by starting with drink responsibly and drive safely.